Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat di rumah dan bersedia untuk mendengar sesi pengajaran cikgu sebentar nanti. Alhamdulillah, hari ini cikgu diberi peluang mengajar untuk program tuition online Perlis Mengaji pada fasa ke-6. Ingin cikgu perkenalkan sedikit biodata ringkas tentang diri cikgu. Nama cikgu ialah Hazila binti Hasan dan sekarang cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Terima kasih diucapkan kepada pihak Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, JAIPS dan MAIPS kerana memberi peluang kepada cikgu untuk berkongsi pengetahuan bersama murid-murid pada hari ini. Baik murid-murid, sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid bersedia dengan buku catatan dan juga alat tulis untuk murid-murid mencatatkan isi-isi penting semasa cikgu mengajar sebentar lagi. Okey, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tajuk daripada tingkatan 1, bab 5, iaitu tajuk jirim. Sebagai panduan kepada murid-murid, ingin cikgu nyatakan di sini standard pembelajaran yang ada di dalam subtopik ini. Ya, di akhir sesi pembelajaran ini diharap murid-murid dapat pertama, menentukan sesuatu benda itu sebagai jirim atau bukan jirim. Yang kedua, murid-murid dapat membezakan sifat fizik dan sifat kimia bagi jirim. Ketiga, membanding dan membezakan 3 keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim mengikut susunan dan juga pergerakan zarah-zarah. Seterusnya, murid-murid dapat membezakan kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Dan yang kelima, memerihalkan perubahan keadaan jirim beserta contoh perubahan jirim dalam kehidupan seharian. Ya, ini antara standard pembelajaran yang terkandung di dalam topik ini. Okey, kita teruskan pada slide cikgu yang seterusnya. Mari kita lihat gambar yang cikgu paparkan kepada murid-murid di bawah ini. Okey, kita ada gambar kucing, batu. Di sebelah sana pula ada cahaya dan bayang-bayang. Bagaimana murid-murid boleh menentukan sama ada benda-benda yang cikgu paparkan ini merupakan benda-benda yang jirim ataupun benda-benda bukan jirim? Bagaimana kita nak tentukan? Murid-murid tahu tak jawapannya? Kalau tak tahu, jom kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Baik murid-murid, untuk kita menentukan sama ada benda-benda yang kamu lihat tadi adalah jirim atau bukan jirim, kita perlulah mengetahui terlebih dahulu apakah itu
jirim. Baik. Apakah itu jirim? Jirim ialah sesuatu benda yang mempunyai dua ciri. Pertama, mestilah memenuhi ruang. Apa maksud memenuhi ruang di sini? Memenuhi ruang di sini bermaksud apabila benda tersebut dapat mengisi ruang kosong yang ada di dalam bekas. Contohnya, cikgu ambil satu contoh. Apabila kita memasukkan batu, kita nak tahu sekarang, adakah batu ini sebagai jirim? Kita boleh kelaskan sebagai jirim. Apabila kita masukkan batu ke dalam sebuah bikar yang kosong, kita dapati batu dapat memenuhi ruang kosong yang ada di dalam bikar tersebut. Maka kita boleh katakan bahawa batu boleh memenuhi ruang. Okey, dah melepasi ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mempunyai jisim. Apabila kita ambil batu ini, kita letak di atas penimbang, kita lihat kita akan mendapat bacaan jisim bagi batu tersebut. Maka, ciri yang kedua juga telah dipenuhi. Batu mempunyai jisim. Oleh itu murid-murid, batu kita boleh kelaskan sebagai jirim kerana batu memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Okey, di sini cikgu akan senaraikan beberapa lagi bahan ataupun benda yang kita boleh kelaskan sebagai jirim. Contohnya kita ada buku, air, botol dan pen. Semua benda-benda ini mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Bagaimana pula dengan benda-benda bukan jirim? Apa benda-benda yang kita boleh kelaskan sebagai bukan jirim? Benda-benda bukan jirim bermaksud benda-benda ini tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Okey. Contohnya adalah cahaya, bayang-bayang, haba dan bunyi merupakan benda-benda yang kita kelaskan sebagai bukan jirim kerana benda-benda ini tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Cuba murid-murid bayangkan bagaimana kita nak kumpul cahaya ataupun bayang-bayang contohnya. Kita nak kumpul untuk kita letak di atas penimbang dan kita nak timbang bacaan jisimnya. Ya, mustahil untuk kita lakukan. Disebabkan itu kita katakan bahawa benda-benda ini adalah bukan jirim kerana benda-benda ini tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Okey. Bagi meningkatkan kefahaman murid-murid untuk menentukan sesuatu benda itu adalah jirim atau bukan jirim, jom kita lihat satu lagi eksperimen yang biasa dijalankan di sekolah. Confirm ya, bila kamu masuk dalam makmal dah belajar tajuk jirim, kamu akan buat eksperimen ini di sekolah. Okey. Radas yang diperlukan dalam eksperimen ini adalah pembaris, sebatang pembaris, benang, 2 biji belon, pita selofan dan juga jarum. Ya. Prosedur untuk kita laksanakan eksperimen ini ialah 2 biji belon ditiup pada saiz yang sama dan digantungkan pada pembaris. Okey, kenapa kita nak saiz yang sama? Supaya kita nak imbang dia nanti. Kita tak nak berat sebelah. Kita nak lebih kurang saiz tu sama besar supaya nanti kita letak di pembaris, belon itu berada dalam keadaan yang seimbang. Okey, seterusnya sebiji belon kita akan lekatkan dengan pita selofan. Selepas itu, belon yang telah dilekatkan dengan pita selofan tersebut kita cucuk dengan menggunakan sebatang jarum. Ya? Baik murid-murid, kita akan lihat pula sekarang apakah pemerhatian bagi eksperimen ini. Pemerhatian yang pertama kita lihat sekarang, udara. Ya, udara memenuhi ruang belon. Okey, sebelum tu cikgu lupa nak terang kat kamu, tujuan kita buat eksperimen ini ialah kita nak membuktikan adakah udara ini jirim atau bukan jirim. Kita tak tahu sekarang. Okey, jadi sekarang apabila kamu ambil belon, kamu tiup udara masuk ke dalam belon, kita dapati belon akan mengembang. Ini bermaksud udara dapat memenuhi ruang kosong yang ada di dalam belon. Okey. Seterusnya, yang kedua kita lihat apabila kita cucuk
belon, sebiji belon tadi kita cucuk dengan jarum, kita dapati bahawa udara juga mempunyai jisim. Bagaimana kita tahu? Okey, belon yang tidak dicucuk dengan jarum akan turun ke bawah. Bermaksud dia mempunyai jisim yang lebih tinggi. Bukan belon tu ada jisim yang lebih tinggi, tetapi udara yang ada di dalam belon tersebut mempunyai jisim yang lebih tinggi berbanding udara yang berada di dalam belon yang telah dicucuk. Kerana bila kamu cucuk belon tersebut, udara yang ada dalam belon tersebut dah keluar. Jadi, belon yang tidak dicucuk akan turun ke bawah. Okey? Berdasarkan keputusan eksperimen sebentar tadi, kita boleh simpulkan bahawa udara adalah jirim kerana udara juga mempunyai dua ciri ini, iaitu udara memenuhi ruang dan udara mempunyai jisim. Okey, cikgu dah habis mengajar kamu tentang bagaimana cara nak menentukan sesuatu benda itu adalah jirim atau bukan jirim. Ya, cikgu ulang sekali lagi, sekiranya sesuatu benda itu adalah jirim, dia mestilah mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Baik para pelajar, kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari sifat fizik bagi jirim. Sifat fizik ialah kuantiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan deria. Apa dia deria? Deria ni banyak kan? Kita dah belajar. Mata, kulit, telinga contohnya. Ataupun kuantiti yang kita kenal pasti dengan menggunakan alat pengukuran. Contohnya cikgu bagi di sini termometer. Okey. Berikut cikgu akan senaraikan kepada kamu contoh-contoh sifat fizik bagi jirim. Pertama, kita lihat takat didih bagi air tulen ialah 100 darjah Celsius. Kenapa kita kata ini sifat fizik? Ya, kita menggunakan deria dan juga alat pengukuran iaitu termometer untuk kita baca takat didih bagi air tulen. Okey, contoh yang kedua. Kita lihat gula boleh larut di dalam air tetapi pasir tak boleh larut di dalam air. Sama juga kita menggunakan mata kita untuk kenal pasti bahan mana yang boleh larut dan bahan mana yang tidak boleh larut di dalam air. Baik para pelajar, okey, sebarang kuantiti yang kita kenal pasti dengan menggunakan deria atau menggunakan alat pengukuran dikenali sebagai sifat fizik bagi jirim. Seterusnya, kita akan lihat pula sifat kimia bagi jirim. Sifat kimia bagi suatu jirim menunjukkan tindak balas sesuatu bahan dan bahan ini akan berubah menjadi bahan yang lain. Okey, bermaksud keadaan asal bahan ini akan berubah menjadi bahan yang baru. Okey, kita lihat sekarang. Contoh sifat kimia. Contoh yang pertama adalah proses pengaratan. Okey. Semasa kamu membeli paku besi di kedai, kamu lihat keadaan paku besi masih lagi berkilat, ya. Tapi lama kelamaan apabila kamu biarkan paku besi ini terdedah kepada udara, terdedah kepada gas oksigen, terdedah kepada air, maka apa yang berlaku? Tindak balas kimia berlaku dan menyebabkan proses pengaratan telah berlaku dan paku ini akan berkarat, ya. Jadi kita lihat sekarang besi yang pada keadaan asalnya berkilat akan berubah menjadi bahan yang baru iaitu besi oksida apabila tindak balas kimia ini berlaku dan dia akan berkarat, ya. Daripada bahan lain akan berubah menjadi bahan yang baru. Okey, contoh oksigen dan juga haba. Okey, kita dah habis mempelajari subtopik yang kedua tadi iaitu sifat fizik dan juga sifat kimia bagi jirim. Cikgu akan teruskan lagi. Sekarang kita akan lihat pula teori kinetik jirim. Okey, pertama kita lihat mengikut teori kinetik jirim, pertama dikatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang amat kecil dan diskret. Apa dia zarah-zarah? Zarah-zarah yang kamu nampak dalam slide cikgu sekarang yang sedang bergerak-bergerak tu, yang bulat-bulat tu, biru merah, itu zarah-zarah, ya. Zarah-zarah yang amat kecil dan diskret. Jadi apa maksud di sini?
kita tidak boleh lihat dengan mata kasar kita zarah-zarah. Contohnya kamu tengok meja sekarang di depan cikgu ni adalah pepejal. Kamu tengok, kamu tenung dekat meja ni, kamu nak tengok zarah-zarah. Tak boleh, kamu tidak akan nampak kerana zarah-zarah ini sangat kecil dan juga diskret, ya. Okey, seterusnya menurut teori kinetik jirim juga menyatakan bahawa zarah-zarah ini sentiasa bergetar. Okey, bergetar ini merujuk kepada zarah-zarah pepejal. Sekejap lagi kita akan belajar, ya. Dan zarah-zarah juga sentiasa bergerak secara rawak dan juga bergerak bebas. Ini merujuk kepada zarah-zarah gas dan juga zarah-zarah cecair. Seterusnya, zarah-zarah saling berlanggar antara satu sama lain. Bermaksud zarah-zarah berlanggar sesama mereka. Dan juga dikatakan juga zarah-zarah saling berlanggar dengan dinding bekas yang diisi. Macam ni sekarang kamu tengok dalam slide cikgu pun ada zarah yang biru dan merah ini, dia akan berlanggar sesama mereka dan berlanggar dengan dinding bekas yang diisinya. Okey. Dan satu lagi, menurut teori kinetik jirim menyatakan bahawa kelajuan pergerakan zarah-zarah ini akan bertambah apabila suhu jirim bertambah. Suhu jirim bertambah. Bermaksud di sini kelas, apabila kita bekalkan tenaga haba, kita panaskan dia. Okey? Apabila dipanaskan, kita lihat tenaga haba akan diserap. Tenaga haba daripada api tadi akan diserap oleh zarah-zarah, dan bila zarah-zarah ini mendapat tenaga, maka dia akan bergerak dengan lebih laju. Ya? Okey, seterusnya kita akan lihat pula perbandingan antara zarah-zarah dalam 3 keadaan jirim. Cikgu rasa semua pelajar dah mengetahui, sudah belajar di sekolah rendah bahawa jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pertama, pepejal, cecair dan juga gas. Okey. Sekarang kita akan lihat perbandingan zarah-zarah dalam 3 keadaan jirim ini. Pepejal, cecair dan gas. Okey, kita akan membuat perbandingan yang pertama dari segi susunan zarah-zarah. Okey, mari kita lihat slide cikgu. Okey, kita lihat sekarang pelajar, kita lihat susunan zarah-zarah di dalam pepejal. Apa yang kita nampak sekarang? Ya? Susunan zarah-zarah di dalam pepejal adalah sangat rapat di antara satu sama lain dan zarah-zarah ini tersusun teratur. Ya? Dan bila dia tersusun rapat antara satu sama lain, maka ruang kosong di antara zarah-zarah adalah lebih kecil ataupun sangat kecil. Okey. Bagi cecair pula kita lihat, zarah-zarah cecair tersusun kurang padat, maksudnya jaraknya sekarang agak berjauhan sedikit berbanding zarah-zarah pepejal, dan ruang kosong di antara zarah-zarah adalah lebih besar berbanding zarah-zarah pepejal tadi. Okey, seterusnya kita lihat susunan zarah-zarah di dalam gas. Zarah-zarah di dalam gas terletak ataupun tersusun berjauhan ya, antara satu sama lain. Dan bila zarah-zarah ini tersusun berjauhan, maka ruang kosong di antara zarah-zarah itu kita kata sangat besar. Okey. Perbandingan yang seterusnya adalah dari segi bentuk dan juga isi padu. Okey, kita lihat dahulu perbandingan dari segi bentuk. Okey. Bagi pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Okey, cuba murid-murid lihat pada gambar dalam slide yang cikgu tunjukkan kepada murid-murid sekarang. Okey, contohnya apabila kita memasukkan replika kapal ke dalam sebuah lampu mentol di situ, replika mentol yang berbentuk bulat, kita lihat sekarang bentuk kapal masih tidak berubah, ya, masih kekal dan dia tidak akan mengikut bentuk bekas yang diisinya. Sebaliknya pula kelas, murid-murid kamu tengok, bagi cecair dan gas pula kita lihat cecair dan gas akan mengikut bentuk bekas yang diisinya. Contohnya bagi cecair dulu cikgu ambil contoh, kamu tengok gambar cikgu sekarang. Kalau kita masukkan cecair ataupun air yang warna hijau ni ke dalam silinder penyukat, maka bentuk cecair akan mengikut bentuk silinder penyukat tersebut, dan sebaliknya.
Kalau cikgu masukkan pula cecair ke dalam kelalang yang berbentuk bulat, maka cecair juga akan ikut, ya, mengikut bentuk saiz bekas tersebut menjadi bulat juga. Okey? Sama juga berlaku pada gas. Contohnya cikgu ambil belon, ya, contoh belon. Kalau kita masukkan udara ke dalam belon yang berbentuk bintang ni sekarang, maka udara pun bentuknya akan jadi bintang. Tapi kalau kita masuk pula udara dalam belon yang berbentuk bulat, maka bentuk udara juga akan menjadi bulat mengikut bentuk bekas yang diisinya. Okey. Seterusnya, bagi isi padu, kita lihat sekarang pada slide cikgu, pepejal dan juga cecair mempunyai bentuk yang tetap, manakala gas saja yang mempunyai isi padu tadi. Okey, pepejal dan cecair mempunyai isi padu yang tetap, manakala gas sahaja yang mempunyai isi padu yang berbeza kerana dia akan mengikut isi padu bekas yang diisinya. Seterusnya para pelajar, kita akan lihat juga perbandingan zarah-zarah, okey, dari segi pergerakan zarah-zarah. Okey. Kita lihat sekarang pergerakan zarah-zarah pada pepejal. Okey. Sila lihat juga gambar yang cikgu paparkan kepada kamu. Zarah-zarah pepejal akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Kamu nampak sekarang. Kenapa dia hanya bergetar? Tak boleh bergerak atas, kiri, bawah, ya, kanan, tak boleh. Bergetar pada kedudukan tetap sahaja. Kenapa? Tadi kita dah belajar. Boleh tak murid-murid kaitkan dengan apa yang kita dah belajar tadi? Kita nak kaitkan dengan apa sekarang? Kita akan kaitkan dengan susunan zarah-zarah. Mereka ni, zarah-zarah pepejal tak boleh bergerak bebas, hanya bergetar kerana tersusun rapat antara satu sama lain. Apa yang berlaku? Hanya boleh bergetar pada kedudukan yang tetap. Dan tolong ingat murid-murid, kalau nampak saja perkataan bergetar pada keadaan yang tetap, ini hanya merujuk kepada zarah-zarah pepejal sahaja. Okey? Bagi cecair pula, zarah-zarah cecair akan bergerak bebas, ya, bergerak bebas, dan bagi zarah-zarah gas pula akan bergerak secara rawak kerana ruang kosong di antara zarah-zarah gas adalah lebih besar dan mudah untuk zarah-zarah gas ini bergerak, ya. Seterusnya, perbezaan dari segi daya tarikan antara zarah. Kita lihat sekarang. Daya tarikan antara zarah-zarah bagi pepejal adalah sangat kuat. Sebab itulah murid-murid, kamu lihat pepejal itu zarahnya tersusun rapat sebab daya tarikan yang menarik antara satu sama lain itu adalah sangat kuat. Okey? Bagi cecair pula, daya tarikan antara zarah-zarah cecair adalah sederhana, ya, agak lemah sedikit berbanding pepejal. Dan bagi zarah-zarah gas pula, daya tarikan antara zarah-zarah adalah sangat lemah. Sebab itu kamu lihat, zarah-zarah gas ini kedudukannya adalah berjauhan di antara satu sama lain. Okey. Kandungan tenaga kinetik. Okey. Sebelum cikgu nak terangkan dulu ni, apa maksud tenaga kinetik? Okey. Tenaga kinetik adalah tenaga yang terkandung di dalam objek yang sedang bergerak. Okey, kalau objek itu bergerak dengan laju, maka objek itu mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Okey? Kita lihat sekarang pepejal. Ya, kandungan tenaga kinetik di dalam pepejal adalah sangat rendah, ya. Kerana apa? Kita dah kata tadi, dia tersusun rapat-rapat antara satu sama lain. Bagi cecair pula, kandungan tenaga kinetiknya adalah sederhana. Dan bagi gas, kandungan tenaga kinetik dalam zarah-zarah gas adalah sangat tinggi. Kerana apa? Kita dah bincang tadi. Bila zarah gas ini terletak berjauhan antara satu sama lain, maka mereka bebas bergerak. Ya, bebas bergerak dalam semua arah dan menyebabkan, kita kata di sini, kandungan tenaga kinetik di dalam zarah-zarah gas adalah sangat tinggi. Okey, seterusnya kita akan lihat kadar resapan, ya. Subtopik yang seterusnya kita nak belajar apakah itu resapan. Kita akan lihat kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Tetapi sebelum itu kita nak tahu dulu apa maksud resapan. Okey. Resapan ialah pergerakan zarah-zarah jirim
zarah-zarah jirim ini merujuk kepada zarah pepejal, zarah cecair dan juga zarah-zarah gas. Okey? Resapan ialah pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan kepekatan zarah yang tinggi pergi ke kawasan kepekatan zarah yang rendah. Okey? Sebagai contoh, cikgu boleh bagi contoh kepada kamu untuk kamu lebih memahami tentang proses resapan. Contohnya, kalau cikgu masuk di dalam kelas, cikgu bawa minyak wangi. Okey, dan cikgu spray, cikgu sembur minyak wangi itu di hadapan kelas. Okey? Pelajar yang berada di hadapan kelas akan menghidu terlebih dahulu bau minyak wangi itu berbanding pelajar yang berada di belakang kelas. Ya? Kenapa jadi macam ini? Sebab resapan ini para pelajar. Kerana zarah-zarah minyak wangi, kadar resapan zarah-zarah minyak wangi itu akan bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi di hadapan, sebab cikgu spray di hadapan, dan bergerak ke kawasan kepekatan yang rendah. Ya? Okey, resapan. Okey, sekarang kita lihat kadar resapan di dalam zarah-zarah pepejal. Okey, di mana kita letakkan hablokuprom 2 sulfat di dalam agar-agar, dan kita dapati di sini kadar resapan zarah di dalam pepejal adalah sangat perlahan. Kenapa sangat perlahan? Kamu lihat pemerhatian di sini, agar-agar akan bertukar menjadi warna biru. Kenapa warna biru? Sebab hablokuprom 2 sulfat itu warna biru, ya. Menjadi warna biru selepas beberapa hari. Lama, mengambil masa yang agak lama, ya. Penerangan di sini, kenapa ambil masa yang lama? Kerana ruang kosong di antara zarah-zarah pepejal adalah sangat kecil dan daya tarikan di antara zarah-zarah pepejal adalah sangat kuat. Okey? Seterusnya, kita lihat pula kadar resapan di dalam cecair. Kadar resapan zarah-zarah di dalam cecair adalah lebih cepat berbanding zarah-zarah pepejal. Okey? Di sini kita gunakan larutan kalium permanganat 7 yang kita masukkan, kita titiskan ke dalam air. Okey? Pemerhatian yang kita dapati ialah air akan bertukar menjadi warna ungu selepas 2 jam. Nampak tak murid-murid? Kalau yang pepejal tadi nak bertukar, maksudnya kadar resapan tu nak berlaku lengkap, mengambil masa beberapa hari. Sebaliknya sekarang, bagi cecair hanya mengambil masa selama lebih kurang 2 jam sahaja. Okey, penerangannya kenapa lebih cepat? Okey, kerana ruang kosong di antara zarah-zarah cecair adalah lebih besar berbanding zarah-zarah pepejal. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat sekarang kadar resapan zarah di dalam gas pula. Okey, kadar resapan zarah di dalam gas adalah paling cepat. Okey, dalam eksperimen ini kita menggunakan gas bromin. Ya, kita masukkan ke dalam balang gas dan kita tutup dengan kertas kardbord. Lepas tu kita ambil satu lagi, kamu boleh rujuk pada slide cikgu, kita ambil satu lagi balang kaca, kita terlangkupkan di atas kardbord tadi, kertas kardbord tadi. Okey, seperti dalam gambar ini. Dan selepas itu kamu lihat kita tarikkan perlahan-lahan, kita alihkan perlahan-lahan kertas kardbord tadi, dan bila kita alihkan kertas kardbord, kita dapati zarah-zarah gas bromin akan bergerak daripada kawasan bawah, iaitu mempunyai kepekatan yang tinggi, ke kawasan atas, ya, mempunyai kepekatan yang rendah. Okey. Pemerhatian di sini adalah warna perang gas bromin akan memenuhi kedua-dua balang gas selepas beberapa minit sahaja. Lagi cepat. Kalau tadi 2 jam bagi cecair, sekarang bagi gas hanya beberapa minit sahaja resapan telah lengkap berlaku. Okey? Penerangannya, kadar resapan zarah gas paling cepat kerana ruang kosong antara zarah-zarah gas lebih besar dan daya tarikan antara zarah-zarah adalah sangat lemah. Okey. Seterusnya para pelajar, kita dah habis. Kita dah belajar tadi tentang kadar resapan di dalam 3 keadaan jirim, di mana kita kata kadar resapan di dalam pepejal adalah sangat perlahan dan kadar resapan di dalam gas adalah sangat cepat. Okey. Seterusnya, kita akan lihat pula subtopik yang seterusnya, perubahan keadaan jirim. Ya? Kita lihat yang pertama. Bagi zarah-zarah pepejal,
apabila zarah-zarah pepejal menyerap tenaga haba, ia akan mengembang dan seterusnya kita lihat zarah-zarah pepejal ini akan bergetar dengan cepat dan zarah-zarah ini akan berjauhan di antara satu sama lain. Kenapa dia berjauhan sekarang? Bila dia serap tenaga haba yang ada, yang diserap tadi oleh zarah-zarah akan memutuskan daya tarikan di antara zarah-zarah pepejal. Dan bila daya tarikan itu diputuskan, maka zarah-zarah pepejal akan mula menjauhi antara satu sama lain. Seterusnya, kita lihat proses apabila pepejal tukar kepada cecair, kita katakan sebagai proses peleburan. Seterusnya, kita lihat pula bagi zarah-zarah cecair. Apabila zarah-zarah cecair menyerap tenaga haba, dia akan mengembang dan seterusnya zarah-zarah ini juga akan bergerak dengan lebih cepat. Dan proses yang terlibat apabila cecair ditukarkan kepada gas adalah proses pendidihan. Kita ada satu lagi apabila cecair tukar kepada gas selain daripada pendidihan, iaitu proses penyejatan. Seterusnya bagi zarah-zarah gas, apabila zarah-zarah gas menyerap tenaga haba, kita lihat ia akan mengembang dan seterusnya zarah-zarah ini akan bergerak dengan lebih laju. Apa yang kita dapati di sini para pelajar? Apabila tenaga haba dibekalkan, zarah-zarah akan menyerap tenaga haba dan seterusnya mereka akan bergerak dengan lebih laju dan jarak di antara zarah-zarah semakin bertambah. Sekarang kita akan bincang pula dari segi membebaskan tenaga haba. Membebaskan tenaga haba. Contohnya kita lihat yang pertama, bagi zarah-zarah gas membebaskan tenaga haba, maka ia akan mengecut, seterusnya dia akan bergerak lebih perlahan. Sebab apa dia bergerak lebih perlahan sekarang? Kerana tenaga haba telah dibebaskan. Dah tak ada tenaga. Jadi bergerak dengan perlahan. Proses apabila gas bertukar kepada cecair, kita kenali sebagai proses kondensasi. Seterusnya bagi cecair, zarah-zarah cecair sama juga apabila membebaskan haba, kita lihat zarah-zarah akan mengecut dan kita lihat zarah-zarah ini akan bergerak perlahan dan seterusnya mendekati antara satu sama lain. Apabila cecair ini membebaskan haba, bermaksud cecair itu sekarang nak bertukar menjadi pepejal. Susunan cecair tadi yang agak berjauhan, sekarang bila tenaga haba dibebaskan, maka zarah-zarah akan mula mendekati antara satu sama lain dan bila dia mendekati terus, maka dia akan tukar menjadi pepejal. Dan proses apabila cecair bertukar menjadi pepejal, kita katakan sebagai proses pembekuan. Seterusnya kita lihat bagi zarah-zarah pepejal, sama juga apabila membebaskan haba, dia mengecut dan seterusnya zarah-zarah ini akan bergetar dengan lebih perlahan dan mendekati di antara satu sama lain. Cikgu nak ulang sekali lagi. Kalau zarah-zarah ini membebaskan tenaga haba, apa yang berlaku? Kita lihat zarah-zarah ini akan mengecut dan kita lihat pergerakan zarah-zarah akan menjadi perlahan dan seterusnya zarah-zarah ini akan mula mendekati di antara satu sama lain. Kita teruskan pada slide cikgu yang seterusnya. Para pelajar, sekarang agak menarik sedikit. Ramai student cikgu di sekolah selalu bagi tahu. Susah nak ingat kalau proses perubahan keadaan jirim ini sama ada haba diserap atau haba dibebaskan. Susah nak ingat. Jadi sekarang cikgu ada satu cara untuk bantu kamu ingat sama ada sebarang perubahan keadaan jirim itu membebaskan tenaga haba ataupun menyerap tenaga haba. Kita lihat sekarang. Tolong dengar betul-betul. Kita lihat sekarang kita ada gas, cecair dan juga pepejal. Kita katakan sekarang di antara tiga keadaan jirim ini, kita katakan nombor satu, yang paling kuat adalah gas. Yang kedua adalah cecair.
Dan yang ketiga, kita kata yang paling lemah adalah pepejal. Okey. Cikgu nak ambil satu contoh sekarang, kamu tengok nah, dan cikgu nak bagi tahu kat kamu sebelum itu anak panah, okey? Anak panah di sini contohnya pepejal, anak panah cecair. Bermaksud pepejal tukar kepada cecair. Okey. Anak panah kat sini cikgu kata sebagai dia mewakili perkataan nak lawan. Okey, nak lawan. Kita ambil satu contoh. Sekarang kita ambil yang kuat nak lawan yang lemah. Orang kuat nak lawan yang lemah. Bagaimana ni kamu lihat? Sekarang cikgu terang kepada kamu, kita ambil satu contoh. Kita ambil proses kondensasi. Kamu tengok ke cikgu sekarang? Proses kondensasi iaitu apabila gas ditukarkan kepada cecair. Okey? Gas anak panah cecair. Bermaksud gas anak panah nak lawan cecair. Okey. Antara gas dan cecair, yang paling kuat sekarang ni adalah gas. Maka yang kuat nak lawan yang lemah. Gas yang kuat nak lawan yang lemah, cecair. Okey. Kalau orang kuat nak lawan orang lemah, maka orang yang kuat tak perlu dah tenaga. Ya, dia tak perlu dah tenaga. Dan kalau tak perlu tenaga, kita katakan bahawa tenaga haba dibebaskan. Tak perlu tenaga, jadi bebas tenaga haba. Okey? Jadi sekarang apa yang boleh kita katakan? Kita katakan bahawa apabila gas ditukarkan kepada cecair, iaitu semasa proses kondensasi, kita katakan bahawa tenaga haba dibebaskan. Okey? Cikgu ambil contoh yang seterusnya. Kita lihat, bagi contoh yang lemah pula nak lawan yang kuat. Okey, kita ambil pepejal lah sebab dia lemah. Contohnya, proses peleburan. Okey, pepejal paling lemah nak lawan cecair yang kuat. Okey, orang lemah nak lawan yang kuat. Kalau orang lemah nak lawan yang kuat, maka dia perlukan tenaga. Ya, dia perlukan tenaga untuk lawan orang yang kuat. Jadi, bila orang yang lemah nak lawan orang kuat, perlu tenaga. Bila perlu tenaga, kita katakan bahawa tenaga haba diserap. Ya, jadi semasa proses peleburan, okey, semasa proses peleburan, pepejal tukar kepada cecair dan pada proses ini tenaga haba akan diserap. Okey. Okey. Cikgu akan teruskan. Kamu lihat sekarang, kita akan lihat seterusnya. Kita lihat sedikit lagi ya. Perubahan jirim dalam kehidupan seharian kita. Contoh-contohnya adalah kita lihat proses peleburan ya, di mana pepejal akan tukar kepada cecair dan tenaga haba akan diserap di dalam proses ini ya. Contohnya apabila kita lihat ais ya, ais kita keluarkan daripada peti sejuk, ais tersebut akan melebur ya, pepejal tukar kepada cecair. Dan satu lagi ialah proses peleburan. Peleburan logam ya, daripada pepejal juga tukar kepada cecair. Okey, seterusnya proses pendidihan di mana cecair tukar pada gas pada suhu kita kata 100 darjah Celsius. Dan pada waktu ini kita kata pada tindak balas ini, pada proses ini kita kata bahawa tenaga haba akan diserap ya. Dan contoh yang biasa kita buat di rumah adalah apabila kita memasak atau kita mendidihkan air. Okey, proses penyejatan sama juga, cecair tukar kepada gas tetapi ia berlaku di bawah suhu 100 darjah Celsius. Boleh berlaku pada mana-mana suhu tetapi syaratnya mestilah kurang daripada 100 darjah Celsius. Dan pada proses ini kita katakan bahawa tenaga haba akan diserap ya. Ini adalah proses yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Contoh yang pertama, waktu pagi kamu bangun, kamu lihat ada titisan cecair di atas daun ya. Dan pada waktu tengah hari pula kalau kamu pergi, kamu lihat titisan cecair itu sudah hilang ya. Sebab apa? Kerana cecair akan berubah menjadi gas, jadi wap air. Begitu juga dengan baju. Okey, baju yang kamu sidai di ampaian pada waktu petang, kamu lihat baju kamu akan kering ya. Sama juga proses penyejatan telah berlaku. Okey, seterusnya adalah proses pembekuan. Okey, proses pembekuan di mana cecair akan bertukar kepada pepejal dan membebaskan
tenaga haba. Okey? Kita lihat sekarang contoh yang paling mudah di rumah kita. Apabila kamu ambil air, kamu letak di bahagian peti sejuk, ya, di atas tempat beku tu. Okey, esok tu kamu lihat air tersebut telah berubah daripada keadaan cecair tukar menjadi pepejal, ya. Okey, seterusnya proses kondensasi. Proses ini apabila gas tukar kepada cecair dan ia membebaskan haba. Okey, kamu lihat sekarang para pelajar, gambar pada slide cikgu sekarang. Bila kamu minum air yang ada ais, kamu tengok lama-kelamaan pada dinding luar gelas itu, kamu akan nampak titisan cecair. Daripada mana datangnya titisan cecair ini? Adakah air di dalam gelas itu dah keluar daripada gelas? Macam mana dia keluar? Ya? Bukan, ya? Jadi cikgu nak terangkan kepada kamu sekarang. Okey, titisan-titisan cecair yang terbentuk pada gelas ini sebenarnya berasal daripada wap air, iaitu gas yang ada di sekeliling gelas tadi. Apabila wap ini terkena pada dinding gelas yang sejuk, maka apa yang berlaku? Titisan-titisan cecair akan terbentuk pada dinding gelas yang sejuk tadi. Kerana apa? Kerana wap air tadi telah terkena pada objek yang sejuk dan dia akan membebaskan tenaga haba. Okey, contoh yang terakhir ialah proses pemejawapan. Okey, pemejawapan. Proses ini berlaku apabila pepejal tukar kepada gas dan sebaliknya gas tukar kepada pepejal pun kita kata proses pemejawapan. Proses pemejawapan ini, pepejal akan terus tukar kepada gas tanpa dia perlu tukar dulu kepada cecair. Contoh yang paling mudah cikgu boleh beri pada kamu adalah ubat gegat. Semua orang biasa guna ubat gegat di rumah, kan? Okey, kita lihat sekarang ubat gegat ni keadaan asalnya pepejal. Lama-kelamaan kamu tengok ubat gegat ini, lama-kelamaan dia akan bertukar. Saiznya akan jadi semakin kecil. Ya? Dia tak terus jadi cecair, dia akan terus bertukar menjadi gas. Okey? Okey, seterusnya cikgu ada satu game untuk kamu. Okey, satu game quizzes untuk kamu. Jadi siapa yang nak join cikgu masuk untuk game quizzes hari ini? Kamu boleh ambil kod sekarang. Kita lihat kodnya adalah 874815, ya. 874815, ya. Cikgu harap adalah yang akan join cikgu sekarang untuk kita jawab soalan kuis yang mudah saja, ya. Cuma ada 7 soalan sahaja yang cikgu letak dalam soalan kuis kali ini, ya. So siapa yang maksudnya ada capaian internet di rumah kamu, ya, mestilah kamu ada sebab kamu online sekarang, kan. Jadi kamu boleh cuba untuk join kuis yang cikgu paparkan kepada kamu sekarang. Okey, quizzes bab jirim, ada 7 soalan. Okey, kamu hanya perlu memasukkan kodnya sahaja, iaitu 874815. Okey? Cikgu masih lagi menunggu. Cikgu tak pasti ada tak yang akan join cikgu punya kuis. Kita tunggu sehingga ada 2-3 orang ke, kita akan start permainan ini. Okey? Okey, dah ada seorang. Chong M. Okey? Kodnya adalah 874815. Okey? 874815. Okey? Cikgu masih lagi menunggu. Okey, kalau para pelajar rasa nak masuk dalam kuis ini, tolong cepat sedikit. Okey, kerana dah ada seorang lagi, ada Hana. Okey, terima kasih. Ada lagi yang nak masuk dalam kuis ini. Okey, cikgu akan tunggu lagi lebih kurang 5 minit. Lepas tu kita akan mulakan kuis kita. Okey, kodnya adalah 874815. Okey, ada Haikal. Okey, terima kasih. Okey, Rashid Riza. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi yang masuk. Neil, Miu. Okey, Manda. Okey, dah ada 6 orang. Lagi.
Okey, lagi ansur. Okey, 7 orang. Okey, semi. Okey, 8 orang. Okey, sila-sila lagi, sila masuk. Cikgu masih lagi menunggu. Okey, kaza. Okey, 9 orang. Kita tunggu seorang lagi, bagi cukup kuota 10. Okey. Okey, Syazana Husna. Okey. Okey, cikgu rasa cikgu akan start sekarang. Okey, kamu yang nak masuk ni boleh masuk lagi, ya. Boleh masuk lagi, ya. Cikgu tak block ke apa, kamu boleh masuk. Okey, bersedia semua pelajar yang sedang nak cuba jawab soalan cikgu ini. Kita akan mulakan game kita sekarang. Okey. Okey, ada yang mula dah menjawab? Soalan cikgu hanya 7 soalan sahaja dan soalannya hanyalah mudah. Okey. Lagi cepat kamu jawab dan betul, maka lagi tinggilah ranking kamu. Okey. Okey, pelajar-pelajar yang lain pun yang masih lagi nak cuba masuk boleh masuk, ya. Okey, sekarang Neil Mew sedang mendahului, sedang leading. Okey. Okey, masih lagi didahului oleh Neil Mew. Okey, Kaza dah cuba memotong, ya. Okey, so kita ada 13 orang yang sedang bermain sekarang. Okey. Sekarang Manda pula, ya, telah mendahului. Okey, come on, pelajar-pelajar yang lain sila baca soalan dengan betul dan jawab dengan betul. Okey, masih lagi didahului oleh Manda dan diikut rapat oleh Kaza. Okey, para pelajar, sila jawab soalan cikgu dengan lebih cepat. Okey, kerana kita ada beberapa minit saja masa daripada sekarang. Cikgu akan tamatkan sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Okey. Okey, dah laju dah sikit. Okey, bagus. Dah aktif dah. Okey. Okey. Masih lagi didahului oleh Manda, diikuti rapat oleh Kaza. Okey. Ketepatan di sini, accuracy di sini 71%. Okey, teruskan menjawab. Okey, baik para pelajar, tolong jawab cepat sedikit kerana sesi cikgu dah
nak sampai ke penghujungnya. Okey, kita nak tengok ni, cikgu tak sabar sebenarnya nak tengok siapa yang menang, siapa yang boleh jawab soalan cikgu dengan banyak yang betul. Okey, walau bagaimanapun pada mereka yang jawab tak berapa betul, bagus, kerana kamu masih juga ada effort ya untuk mencuba jawab ya soalan cikgu ya. Okey, ada 2 orang yang dah siap sebenarnya. Okey, Manda dan juga Kaza. Okey, yang lain masih lagi belum habis menjawab. Okey, yang belum habis menjawab, tolong jawab dengan cepat sedikit. Okey, come on. Yang belum habis jawab, tolong jawab cepat sedikit. Okey, Cavalin, dah naik dah ranking kamu ke atas sikit berbanding yang lain. Okey, sila jawab lagi dengan cepat. Okey, sila jawab dengan lebih cepat. Okey, kalau kita tengok ranking sekarang, markah yang paling tinggi adalah bagi Manda. Okey, dan diikuti oleh Kaza ya. Hanya mereka 2 saja yang sudah menjawab soalan cikgu dengan habis. Dan kedua-duanya dapat menjawab soalan cikgu dengan betul. Tiba-tiba kita lihat sekarang Din telah memintas ya, telah memintas Manda ya, dengan berada di tangga yang paling atas sekarang. Okey, tolong jawab cepat sedikit para pelajar. Okey, permainan ataupun quizzes ini sangat menarik ya, kamu boleh cuba ya. Mungkin guru-guru juga boleh cuba kerana kita akan dapat lihat ya pencapaian ataupun prestasi murid-murid kita. Siapa yang boleh jawab dengan betul, siapa yang jawab salah. Jadi kita boleh kenal pasti terus di sini ya. Okey. Okey, masih ada beberapa orang lagi yang masih belum habis menjawab. Okey. Setakat sekarang kita lihat yang mendahului adalah Din dengan markah 7070. Okey, tahniah Din. Okey. Okey, Syazana dah meningkat nampaknya. Okey, murid-murid tolong jawab dengan lebih cepat. Okey. Oh, kita sudah ada 23 orang peserta ya sekarang. Tak ada masalah. Kalau yang lambat itu cikgu takkan stop permainan ini. Kamu boleh teruskan permainan ini. Okey. Okey. Setakat sekarang kita lihat yang mendahului adalah Din. Okey, tahniah Din. Okey. Cikgu rasa dengan berakhirnya
sesi quizzes ini sekarang, ya. Maka berakhirlah sesi pengajaran cikgu pada hari ini, ya. Terima kasih kepada murid-murid kerana sudi mendengar sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Semoga sedikit perkongsian ilmu daripada cikgu dapat meningkatkan kefahaman murid-murid berkaitan tajuk jirim, ya. Cikgu ingin meminta maaf sekiranya ada kekurangan semasa cikgu mengajar sebentar tadi. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.